Okay guys, tadi kita dah dengar dari Bobby, cerita dia yang dia pergi dekat satu mall terbengkalai di Glen Mary Bobby. Glen Mary, lepas tu ada rumah. Wah, rumah orang gila tu menarik. Yang rumah tu akan menarik subscriber. So siapa yang nak tahu alamat tu, saya akan usahakan tunjuk. Tapi sila subscribe, like dulu. Jangan lupa subscribe, like, turn on your notification. Subscribe video. Siapa-siapa yang tengok podcast ni yang Section 8 Shah Alam. Section 8 Shah Alam Section 8 dekat area bala polis tu, nak dekat. Siapa-siapa yang penonton yang rumah dekat Section 8 yang tahu pasal rumah orang gila ni, boleh komen. Aku nak juga dengar cerita ni, nak juga kongsi cerita ni dekat orang awam. So boleh komen, mana tahu rezeki aku boleh jemput hampa. Itu je. Okay, sekarang ni aku nak dengar cerita dari Danny pula. Apa kisah Danny yang buat hang jadi seram sejuk ni? Kisah aku, okay. Bismillah. Kisah aku ni, benda yang aku nak cakap ni, aku tak pernah baca siapa. Zul, sabar sekejap Zul. Aku tak pernah baca siapa. Sebab benda ni dah jadi. Jadi kat aku bila masa aku form 5, 17 tahun. Jadi sudah dah 3 tahun, 3-4 tahun jugalah kalau dah 2017 tu. Time tu pukul 2 pagi. 2 AM in the morning. Ini berlaku waktu 2017 dan waktu umur kau 17 tahun. Okay, noted. Betul lah kan? Okay, betul. Time tu 2 pagi, 2 AM in the morning. Baru nak balik pada rumah kawan. Dan tu memang nakal lagi lah sebab umur pun 17, ingat muda lagi kan, jiwa masih muda. Buat lepak-lepak kat rumah kawan, main game, buat apa yang patut semua kan. Jiwa muda ni dia nak berseronok kan. Betul. Memang nak berseronok je kerja, tak kisah nak beli kau apa. Tak kisah kena marah. Nampak rosak tu. Okay. Jadi saya aku dalam kenderaan kan. Tadi tu aku bawa kereta kisah aku lagi. Aku bawa kereta aku. Dan ni sorry. Tempat ni jadi dekat kawasan aku saja. Kat mana tu? Tempat dekat Subanjaya je. Kalau korang tahu Taipan, dekat UJ10. Taipan UJ10. Berdekatan dengan situ. Okay. Tak boleh lah. Okay. Jalan memang jalan daripada rumah kawan aku ke rumah aku straight saja. Memang straight all the way. Aku rasa dalam lingkungan 2 km. Dan masa aku baru nak gerak berjalan, aku nak gerak memandu kereta aku. Aku rasa kereta aku berat. Sumpah. Itu guys. Kereta aku rasa yang kereta aku berat. Yang drive tu hang seorang lah? Aku seorang. Aku baru nak balik 2 pagi. Memang tak ada kereta dan tu. Memang kosong, jalan kosong 2 pagi. Kereta aku rasa berat. Tangan aku punya bulu ni. Aku ada satu bulu panjang ni tau. Tegak guys. Aku ada satu bulu panjang lah. Aku tak tahu kenapa ada kat sini. Tapi memang panjang. Serius. Dia tegak. Memang aku boleh rasa di rumah aku tegak. Aku rasa lain macam tu. Okay. Masa aku drive tu, ada traffic light dekat depan aku. Aku stop. Dan tu tengah traffic light aku tengah traffic light merah. Ada satu kereta kancil kat belakang aku. 3 lane. Dia dekat belakang aku. Faham tak? 3 lane. Dia dekat belakang aku. Kenapa dekat belakang aku? Kenapa dia tak potong? Kenapa dia tak tepi aku? Sedangkan ada 3 lane. Faham kan? Kancil aku buat dono je lah. apa? Kancil tu warna putih. Memang kancil yang aku boleh cakap yang first batch lah kan. Yang first batch yang memang yang Kancil yang 900cc, yang kancil kan.
Memang kancil punya, Kancil bukan lama kancil lah. yang baru punya ke apa ke. Memang kancil lama. Kancil petak. Aku buat donor je lah sebabnya okey lah orang biasa lah kan. Bendanya dekat bandar kan. Tak ada apa-apa lah kot. Kalau kampung tu biasa lah kot. Ni masalahnya bandar. Aku dulu kat Suruhanjaya. So bila traffic light tu dah turn green, aku pun lalu je. Aku straight. Aku tak pandang belakang pun time tu. Tapi bila aku pandang belakang, kereta tu tak ada. Traffic light tu memang tak boleh turn right. Faham tak? Tak boleh turn right. Dia kena straight je. Faham. Traffic So, light tu kau jalan, simpang 4, dia- simpang 3. Simpang 3. Ui. Tapi tak boleh turn right. Faham tak? Sebab bila aku lepas daripada traffic light tu turn green, kereta tu tak ada. Bila aku tengok dekat back mirror aku, kiranya yang mirror tengah aku lah tu kan, untuk pandang belakang tu kan, kereta tu tak ada. Memang tak ada. Okay, aku buat donor. Tak apa. Tapi tanpa aku sedar, kereta tu betul-betul kat sebelah aku. Tak ada driver. Memang kita gagap lah. Memang aku tak boleh fikir apa, suruh apa, aku tak boleh fikir. Tapi aku cuba tau. Memang tak boleh. Aku tak boleh nak keluarkan apa-apa. Memang aku tak boleh cakap. Memang aku macam tu. Tangan Macam aku dah cakap memang tadi, bila dah takut ni nak baca doa apa pun tak dengar. Betul. Tak keluar tu. Tangan aku dah bergegar gila. Bila aku tekan minyak, memang aku tak rasa pergi tu. Aku memang tak rasa pergi. Aku rasa slow je. Aku rasa slow gila. Aku rasa tekan tu, aku rasa dah boleh buat 100 lah tu. 100 km per hour aku rasa. Tapi aku rasa macam aku buat 40 Aku buat macam aku buat 40, 30. So the condition of your driving also ganggu pula. Aku memang terjejas gila. Memang aku jadi, aku black. Aku terima je lah apa jadi kat aku nanti. Tapi nasib baik lah tak ada jadi apa-apa kan. Aku hidup lagi kan. Lepas tu ada traffic light ke depan lagi, merah. Dia park sebelah aku guys. Lepas tu ada dolin je. Dia park kat aku, dia sebelah. Aku memang tak boleh nak pandang kanan pun. Tapi aku cuba tau. Aku cakap okay adik, serius lah. Asal kau pandang Aku tak tahu. Aku just nak betul-betul yakin lah. Benda ke apa ke, aku just nak yakin lah. Sebab aku nak tahu aku memang I want to know the truth. Aku nak tahu benda betul ke ataupun memang manusia ke apa, aku tak tahu. So aku beranikan diri. Aku memang redha je lah macam tu. Pandang kanan, memang betul tak ada driver. Kereta pandang. Tak, lagi satu kancil dia, kereta kalau siapa naik, seat dia akan tertinggi sikit tau. So kalau Betul. macam orang kecil pun akan nampak juga tau. Betul. Lepas tu cermin dia memang tak tinted pun. Memang kau boleh nampak dalam terus. Macam akuarium tu. Kau boleh nampak dalam. Tapi dia tutup cermin atau dia buka cermin tu? Dia tutup. Tapi kau memang boleh nampak dalam lagi. Okay, faham. Clear punya cermin lah. Memang clear guys. Bila aku pandang kanan tu, aku dah tak memang keluar. Aku tak boleh nak cakap apa. Kaki aku dah goyang tau. Aku dah tak boleh nak pegang pedal minyak pun. Aku stay kat situ, tahu tak? 5 minit aku stay kat situ. Aku tak boleh buat apa. Sebab tentu jalan kosong. Memang kosong. Aku memang tak boleh fikir apa. Lepas tu, dah lepas 5 minit tu, aku cuba yakinkan diri aku yang Allah memang akan bantu aku lah. Sekiranya aku ingat pada dia kan. Jadi aku cuba baca. Even Al-Fatihah pun jadi aku baca. Aku try baca slow-slow. Memang gagap. Tapi aku slow-slow tekan minyak. Tekan slow. Memang kereta aku slow pergi. Kereta tu follow aku je belakang. Daripada dolin aku gerak dulu. Kereta tu kat belakang aku. Masih ada kereta tu? Kereta tu ada kat belakang aku lagi. Dia aku macam ikut kelajuan kau. Ikut kelajuan aku. Aku jadi
aku jadi bingung lah. Dan tu aku tak nak balik lagi tau. Memang aku tak nak balik. Memang macam siapa tadi cakap, kalau balik memang jangan terus balik lah kan. Masuk kat kita punya Tu tempat. aku terpaksa lah. Aku terpaksa jalan lah. Aku terpaksa pusing-pusing. Aku lalu depan Sunway tu. Aku tak tahu asal tapi dia tetap ikut aku. Oh, dah jauh-jauh Jalan- dapat jalan kat Sunway tu. Taipei lah. Benda tempat Taipan. kau semua dia ikut juga. Taipan lah. Taipei pula dah. Taipei jauh tu. Serius kan? Sampai ke Sunway tu. Bodoh. Jalan Sunway tu. Pasti boleh bawa kereta. Aku still bawa. Aku tak boleh fikir apa. Aku memang takut gila. Aku tak nak balik tau. Sebab aku tak nak benda tu pergi dekat family aku pula. So macam spontan lah kau buat benda ni. Kau macam tiba-tiba kau memang driving je. Aku memang driving je. Itu je apa aku boleh fikir. Sebab aku tak nak apa-apa jadi kat keluarga aku. Jadi aku drive je. Dah lama-lama lepas tu hilang. Kereta tu hilang. Uish. Dan tu before that aku dah baca dah Al-Fatihah semua. Memang gagap lah. Memang gagap gila. Padahal aku fasih je. Aku fasih baca Al-Quran semua. Memang aku Alhamdulillah aku fasih lah. Aku dah khatam 2 kali. Tapi bila jadi benda tu, aku jadi gagap. Aku memang tak ada nak cakap. Memang lidah aku pun aku dah tak rasa. Aku jadi kebas. Dia macam kisah popular ni tu, Volkswagen kuning tu. Yang Volkswagen tu, aku takut benda tu. Lepas kereta tu dah hilang, baru aku balik. Baru aku memang terus balik. Aku basuh kaki, aku terus tidur. Pagi tu, aku lemah. Aku demam esok pagi. Ya, kau dah nampak 3 benda hari. tu macam gitu. 3 hari aku demam. Aku memang tak boleh fikir apa. Aku terus memang baring. Aku baring je. Benda tu masih ada lagi dalam otak aku sampai sekarang. Cuma aku tak tahu macam mana nak beritahu orang sebab aku takut orang tak percaya ke aku. So buat apa aku nak beritahu orang? Baik aku simpan dekat aku. So Ya, dia bila kadang-kadang orang kita cerita, kadang-kadang orang tak percaya tau. Sebab benda orang cakap ni cerita-cerita je ni cerita-cerita. Orang nak percaya sebab masalah kita yang rasa tau, kita yang nampak. kita yang rasa. Hai, Benda tu memang jadi masa aku form 5. Sama. Serius. Ya tu je guys. Tu Tapi bang, benda yang jadi dekat aku. Tapi ada yang benda yang jadi. berani pandang lagi tu. Kau dah nampak benda tu. Macam kau memanglah kau nak kepastian. Tapi sebab kau dah dapat kepastian jadi. Kau nak lagi. Oh shit. You are brave bro. Kalau aku dah nampak sekali memang Masa aku pandang belakang tu, aku nampak macam ada orang. Aku memang totally nampak. So tu yang aku endahkan tu je. Aku just okay biarkan je kan. Bila dekat sebelah aku tu, aku dah tak nampak orang. Memang aku tak ada nampak orang. Dekat seat depan ke seat belakang tu memang tak nampak dah. aku ada dengar cerita juga kalau tengok dari reflection cermin ni dia akan nampak. Kalau dengan mata kasar dia tak nampak. Babi nak nampak. Astagfirullahalazim. Macam kadang kita nampak ikut belah ujung mata. Betul. Benda tu sebab itu bukan mata kasar gitu. Itu apa yang jadi kepada aku lah. Itu je pernah jadi dekat aku. Lepas after that aku dah jarang balik malam tu. So maybe tu tak jadi aku dah. Aku selalu balik before 12 malam. Tu je. Nah, menguap dalam mulut bau ikan. Nasib baik tak bau Zul. Bau bangkai. Turun. Mulut Zul bukan bau bangkai, lagi teruk. Fikri dah rasa. Ni masih nak kecam aku ke? Dia Sekarang bukan nak segmen kecam. kecam Zul. Kita nak bagi fakta kat orang. So berhati-hati dengan buaya darat. Hati-hati. Macam lama pendam tu. Masing-masing muka macam lama pendam tu. Center WhatsApp boleh kot. Taklah sebab kadang dia kalau orang macam Zul ni, dia kalau kita kena kacau kan, bila kita bangun esok pagi kita macam tak rasa nak, dia taklah rasa lemah. Dia macam ada orang Zul ni, macam orang Zul ni kan, kita bangun-bangun kita rasa nak tumbuk Zul ni. Kita tengok zone ni kita rasa macam jadi lagi kuat. Sebab kat bantal tu kadang-kadang tiba ada nampak ada bulat ada air. Okay.
Kita nak rasa tangan kita kuat ke Zul yang lemah. Kita nak rasa. Okay guys, segmen kisah seram yang mengerikan serta menebarkan. Okay, jadi kita akan teruskan segmen kita ini dengan kita kata guest kita yang seterusnya, ataupun kita boleh bagi tahu dia as a admin of this group. Saya nak tanya, siapanya host sebenarnya? Rasanya yang ajak saya untuk kemari Yul, bukan Upin ya? Okay, tak tahu podcast ni dia milik pada Upin ya? Okay, Kita bagi peluang dekat dia, bagi dia jadi host sekali. Okay, tapi before that, just want to let host untuk lelaki ya, bukan untuk perempuan ya. Takut dah terbiasa untuk buaya-buaya punya kerja kan. Okay, tanpa kita melengah membuang masa anda yang di rumah Hadru Studio, yang di ataupun di dalam kereta ataupun di mana saja anda berada, kita akan teruskan dengan kita punya penyampai kisah seram seterusnya. Okay, now I would like to represent from in front of my side, which is a Khairul Adib, to tell the story to us about Nama pun dah silap. Khairul Abid bang. Khairul Abib. Okay, masih bersama dalam YouTube channel Carol. Kisah seram yang mengerikan serta mendebarkan serta menggoncang bulu-bulu roma anda ke atas. Okey, tanpa kita melengahkan masa serta membuang masa, kita menjemput Khairul Abid untuk menyampaikan ataupun menge-share ataupun memberitahu kita semua mengenai kisah seram yang beliau alami ataupun beliau dapat ataupun dengar daripada kabar angin daripada grup sebelah member, kaum keluarga, siblings, cousin and others. Okay. Now, I would like to invite Khairul Abid. The floor is yours. Okay guys. Assalamualaikum. Macam biasa. Okay. Aku ada pengalaman juga waktu driving malam, tapi bukan tengah malam lah. Aku driving macam dalam pukul 10 lebih macam tu. Waktu tu macam biasa, normal malam macam biasa. Ibu aku suruh aku buang sampah tau. Buang sampah. Tapi rumah aku ni macam kumpul sampah, lepas tu buat satu hari tu pergi buang sampah dekat tong sampah besar tau, dekat Pekan. So dari rumah aku ni nak pergi Pekan dalam 6 km juga lah. Tapi bila nak jalan rumah aku ni sampai dekat simpang 4, ada satu simpang 4 tu panjang dia 1 km. Panjang 1 km tu lampu jalan memang satu habuk pun tak ada. Kosong. Okay, faham. So aku keluar tu okey. Alhamdulillah sampai Pekan buang sampah apa. Waktu aku on the way balik tu dah sampai dekat simpang 4 rumah aku tu. Nak masuk jalan yang 1 km tu, jalan gelap tu. Aku jalan tu dekat simpang 4 tu ada banyak kisah lah dari mulut orang. Aku tak pernah rasa lagi lah dekat simpang 4 tu. Yang aku tahu dulu dekat simpang 4 tu macam makan orang jugalah. Banyak orang lah dia makan. Accident banyak. Accident banyak. Banyak lah makan orang. Mati pun ada. Yang aku tahu sebelum tahun bila tu aku tak ingat. Accident langgar apa tu, tapi tak ingat. Putui tangan. Kira macam accident putui tangan. Dekat simpang 4 tu aku dah tak ingat dah langgar apa. Tapi accident putui tangan adalah orang-orang kampung tolong kan. Macam tolong pergi cari tangan dia dalam semut. Angkat tangan, pegang, bagi dekat ambulans macam tu. Simpang 4 tu macam keras sikit lah, banyak makan orang. So dekat simpang 4 tu aku tak pernah rasa, tapi jalan yang 1 km tu aku pernah rasa. Okay, boleh sambung? Okay, kita sambung. Tadi macam dekat simpang 4 rumah aku tu macam
Tak. Aku rasa tak sedap je ni. Pancet tu lah. Asal? Kenapa tu? Aku punya bilik ni dia bukan, aku bilik tambah tau. So dia bukan dinding tau. So sekarang ni ada orang ketuk-ketuk Apa bilik kau plywood yang dinding dia? Aku tak dengar. Jangan buat hal aku suruh dengar. Aku tak dengar tadi. Aku tak dengar. Tapi seriously aku daripada bahagian aku pun tak dengar apa-apa. Tak apa, teruskan balik. Teruskan. Nak tidur woi. 1 pagi lagi. Okey. Dekat simpang 4 rumah aku tu aku tak pernah rasa lagi. Aku tak mau minta kena rasa tapi aku tak mau lah rasa. Dengar cerita banyak cerita jugalah dekat simpang 4 rumah aku ni. So aku baliklah dekat jalan yang 1 kilometer tak ada lampu tu. Lepas buang sampah ni kan kotor. Biasalah kan, sampah dengan ulat-ulat, dengan bau-bau semua. Betul. And then aku, cerita dia macam ni. Aku ada, waktu tu aku umur apa lah, aku tak ingat. Aku ada sepupu aku waktu tu baby lagi, kecil. Dia tak boleh cakap lagi. Yang perkataan yang keluar dari mulut dia, Pa bunyi macam tu je. Pa macam tu je. Baby. Adik kau ke anak buah kau? Sepupu aku. Oh, sepupu kau. Dia tak pandai cakap baby. Yang dia keluar dari mulut dia pa macam tu je. Nak jadikan cerita, aku on the way balik dalam jalan tu. Biasalah, layan malam-malam kan. Baru pukul 10 lebih macam tu. Tak sampai pukul 12 pun. Aku tak expect lah benda-benda tu. Tapi bila dah sampai dekat satu kawasan tu, aku dah jadi rasa macam lain tau. Aku punya lampu pula. Aku punya cermin pandang belakang tu, aku punya tak sedap hati tu, aku jadi macam malas lah. Aku cermin pandang belakang tu, aku kepak naik atas macam tak nak bagi nampak lah. Tak nak tengok lah. Lepas tu, jangan lah. Engkau? Jangan. Mana kau jangan, aku senyap ini sebab daripada tadi dia ada benda bukan-bukan je bunyi ni. Jangan macam. Okay, teruskan. Okay. Aku dah kepak side mirror lagi. Aku dah kepak cermin pandang belakang tu. Aku dengar bunyi sepupu aku tu, pa macam tu. Dengar bunyi pa kat belakang, betul-betul belakang seat aku, bukan dekat luar. Dalam kereta. Kau seorang? Aku seorang. Kau seorang? Aku seorang. Aku buang sampah aku seorang. Aku dengar bunyi pa. Aku cakap sudah. Aku memang time lepas dengar tu aku dah macam bunyi apa. Kadang-kadang kereta ni ada benda yang skru bunyi ke, dia punya condition kereta tu bunyi ke apa kan. Tapi takkanlah condition kereta tu bunyi macam suara orang, dia bunyi pa macam tu. Kau pasang lagu ke time tu? Tak, aku tak pasang. Memang kereta aku sunyi lah, memang kau bawa. Kalau pasang pun slow je lah, tapi tak ada lah dengar jelas macam tu kan. Bunyi pa macam tu. Memang betul-betul belakang seat aku driving tu. Aku apa lagi kan, aku dah tekan minyak laju sampai dekat rumah. Aku parking kereta. Biasalah parking kereta apa semua. Aku naik bilik dengan tak cuci kaki, dengan tak buat apa, tak cuci tangan lepas buang sampah. Tu je lah, tidur, demam. Lepas tu aku tutup mata, tidur sampai esok. Lepas tu esok tu aku demam lah. Terkejut kan. Tu je lah cerita aku. Yang conclusion dia, lepas buang sampah ke, lepas main futsal ke, bersukan ke, balik rumah tu tolonglah bersihkan diri sendiri dulu sebelum tidur. Kita tak tahu benda apa yang berkenan dekat kita kan. Tu lah tu. At least dengar kita tu Abang Upin kena bersihkan diri Abang Upin. Bersihkan diri luar dan dalam.
Jiwa dan raga, hati dan otak, minda dan akal. But I think if the ghost be like me, it's scary. Itu aku seram. Aku tak Aku nampak. lagi seram. Itu betul. Kalau ada dua Zul itu memang aku seram. Itu auto seram. Kalau ada dua Kau Zul faham, aku rasa dua-dua aku tumbuk. Itu memang dijamin. Dua-dua bantai lah, tak cakap banyak lah. Hantu kah, Betul, orang ke betul. bantai kalau rupa Zul. Tolong amarah tu jangan lepaskan dekat seorang panel ni. Tolong. Okey, sekian cerita aku. Aku rasa Ipin ada lagi satu cerita pendek. Ni untuk penutup lah, senang. Okey, penutup Zul. Dekat biasa waktu sekolah rendah saya sering kena gantung asrama apa semua tu. Memang nakal dulu Sorry jangan menyampur. Cakap orang tu je. Sering dibuang asrama kau. Bukan dah cerai. Macam pernah lah alami benda tu. Okey, lepas tu nak dijadikan cerita, ada sebab rumah kosong tu nak ulang alik leceh tau. Benda tu leceh lah. Sebab benda pun malas satu. Tu saya pecah satu bilik dekat sekolah pecah satu bilik. Tu bilik tu daripada pecah tu kita kemas bilik tu apa semua, kita ambil barang-barang daripada asrama, daripada bengkel sikit tu kita buat macam dom dalam tu. Tapi cuma saya seorang lah dalam tu sebab kalau kat asrama kadang-kadang dia warden akan buat rokok apa semua. So kalau pelajar tak ada bahaya kan, tak kena denda ke apa. So waktu malam at the night memang kadang-kadang selalu saya seorang. So nak jadikan cerita, ada satu hari tu tengah duk santai-santai lepak apa semua ni. Biasa tu kita dengar ada bunyi-bunyi orang tengah belajar. Sebab saya duduk dekat sekolah, dekat hujung blok. Pecah satu bilik, lepas tu dengar macam bunyi orang belajar. Serius, memang tiba-tiba kita diam. Uish, asal orang belajar Tengah malam. Memang tengah malam. Time tu pukul berapa tu Zul? Ipin. Kalau tengah malam memang akan lebih daripada pukul 12 lah. Sebab sekolah agama dia lepas makan malam tu kita akan ada sesi ibadah Rahman. Just kita solat taubat, solat hajat, kita akan baca Al-Quran sikit something like that. Tu memang malam lah. Sebab malam baru boleh seorang-seorang. Tu bila dengar bunyi benda tu, kita macam seram sejuk. Tapi macam dan tu still boleh control tau, seram sejuk tu. So kita macam okay, kita tahu surah Al-Fatihah ni memang dia punya stronger, power dia memang tinggi. So kita baca surah tu, sebab surah tu kita kerap baca dan kita punya amalan kita. So benda tu kuat dengan kita punya hati. So dan saya baca surah Al-Fatihah. Baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba ada suara sambung. Memang sayup je kat belakang. Dia Sambung Maliki Yawmiddin. Dia sambung belakang. Sumpah. Dia sambung surah Fatihah tu Zul. Serius. Serious thing happen to me. Dia sambung. Pop. Time tu auto diam. Oh shit. Time tu memang, aduh saya nak cakap time tu memang tak tahu nak buat apa semua. Macam benda ni jadi macam aku seorang-seorang kat sekolah ni weh. Suara tu dekat ke jauh? Memang dengar bunyi daripada belakang. Ibaratnya macam kau ada kau solat 2 orang, lepas tu ada makmum kat sebelah kanan, betul? Kadang-kadang kalau orang kan makmum baca Al-Fatihah, dia punya rukun dia kan kena dengar kat telinga kau. Sometimes bila makmum baca kita akan dengar dia macam agak berbisik-bisik lah kan. Betul? Macam Alhamdulillah, macam kuat seru. Dengar kuat seru kat belakang telinga. Macam dia sambung guys. Dan tu terus berhenti Al-Fatihah. Macam tak tahu nak buat apa lah. Jadi macam teruk sangat ke aku punya pegangan aku ni sampai tak boleh effect anything, you know. Dan tu aku rasa macam memang jam gila nak mampus. Dan tu malam tu aku terus balik asrama, panjat asrama, masuk, terus tidur dalam dom dengan member. Tapi memang goi gila, sumpah goi gila. Esok tu terus angkut barang, tidur kat rumah ni. Tak tidur situ lah.
Wih. Seram guys. Pengalaman benda sambung Serius. Macam cerita makmum tu lah Cerita makmum. Tapi makmum, time tu kau tengah solat. So kau memang tak ada. Kau solat, kau takkan ada rasa takut. Ni bila kau tengah rasa takut, kau baca benda tu boleh sambung relax. Oi, tak boleh tu. Yang mungkin yang sambung tu jin Islam. Boleh jadi. Tapi still rasa takut tu ada tau. But still benda tu tau. Sebab kita tak tahu tu benda apa kan. Betul, kita tak nampak lagi tu. Okay, itu kisah pendek dia lah. Ini untuk kisah pendek as a penutup untuk podcast ni. Itulah kisah dia. Kisah yang saya alami sendiri pada zaman-zaman sekolah menengah. Kau lah. Okay guys, itu dia cerita penutup daripada Zul. Yang jangan cakap jin ni semua kafir. Jin pun ada yang Islam. Betul. So itu je podcast kita malam ni. Podcast seram sejuk Kerol Kerol pada malam ni. So sebelum aku tutup podcast aku, ada sepatah dua kata daripada Zul, Bobby, daripada Ipin, Bobby dengan Dan apa? Sepatah dua kata. Mulakan dengan Zul. Okay. Sepatah dua kata kita petik ayat-ayat dalam Quran. Wa makaru wa makarallah innallaha ma'ar rafiqin. Kita merancang. Tapi Allah is the best planner, right? Memanglah kita kena percaya semua benda-benda ni. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu yakin. Sentiasa beramal dengan Allah. InsyaAllah Allah jaga kita. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. So daripada cerita lah, kalau apa yang saya cerita lah, dia kalau boleh nasihat paling senang, jangan cabar benda-benda yang macam gini. Jangan terlampau berani. Jangan cabar, jangan terlampau berani, dan jangan terlampau takut dengan benda macam ni. Dia pun makhluk Tuhan juga. Dia kena natural ya. Tapi natural. Cuma hadapkan, lepas tu dapatkan ilmu daripada orang yang lebih baik, orang yang tahu lagi luas benda macam ni. Dapatkan ilmu daripada orang, minta tolong kalau apa-apa berlaku. So itu je lah kot rasanya. Janganlah cabar-cabar diorang ni. Rasanya kalau cabar-cabar tu, benda ni macam ni dia pantang dicabar. Macam kita tak ada apa yang boleh dibuat tau. Diorang ni benda-benda ni macam-macam dia boleh buat. Kita kalau tak cukup ilmu dengan diorang ni janganlah cabar. Betul. Kalau ada ilmu pun jangan cabar. Betul. Sakit makan diri sendiri. Makan diri sendiri. Tu lah, makan diri sendiri tu. Betul. Ya. Okay Dan. So Dan silakan. Okay, untuk aku, kalau nak balik malam tu, kalau korang berdegil lagi kan, ada lagi jiwa remaja tu kan, janganlah balik seorang-seorang pagi-pagi. Jangan. Tapi still boleh balik lewat malam lah. Cuma jangan balik seorang-seorang. Macam jangan macam dia punya risky dia lagi tinggi. Dia punya high chances for you to get hunted by something tau. Kalau kau balik seorang. Serius. Tapi kalau balik berdua pun ada orang ketiga. Janganlah macam tu. Kalau macam tu tak tahulah geng. Berserah kepada Tuhan. Apa yang Zul cakap, kita hanya merancang. Yang menentukan adalah Allah. Okay guys, sebelum aku tutup ni, aku ada pesanan sikit. Benda ni dah di Allah dah cakap dalam Quran kan, surah Jin. Jin ni memang 100% wujud. So kita wajib percaya dengan benda-benda ghaib, termasuk juga dalam rukun iman kita kan. So tu je lah, siapa yang tak beriman kepada benda-benda ghaib ni, dia bukan orang-orang yang mukmin lah kan. Tu je lah. Yang pengalaman-pengalaman seram ni terpulang kepada
hampa semua nak percaya ke tak. Tapi yang tahu je tahu. Yang rasa je tahu. Kalau tak nak percaya, pergilah sendiri. Yes. Tapi jangan mencabar. Yes. Okay, itu je. Apa-apa pun, thank you very much Ipin, Bobby, Danny sebab sudi join aku punya podcast. Tak ada hal. Kita support. Kita support local guys. Support local. Walaupun aku baru nak out, okay, tak apalah. Tak apa. Cerita banyak lagi. Jangan risau. Cerita masih ada banyak lagi stok. Yes. Memori banyak lagi. 128 memori yang kosong. Okay guys, kalau korang berminat dengan cerita-cerita seram dari aku, insyaAllah korang boleh komen dekat bawah. Korang boleh like, korang boleh share, and don't forget to subscribe my channel. Tu je. Kalau korang ada cerita-cerita menarik, aku nak highlight kat sini sikit pasal rumah orang gila tu. Yang siapa tahu rumah orang gila dekat section 8 Shah Alam tu, rumah tu rare sikit. Boleh komen dekat bawah. Okay, tu je. Thank you very much guys. Thanks for watching. And tu je. Jangan lupa subscribe, share dan like ya. Yes. Spread love. Thank you. Turn on notification untuk video-video seterusnya. Part 2, part 3 and part sequel. Part siapa cepat dia dapat cerita. Ewa. Okay guys, selamat malam dari Crow Carol segmen Seram Sejuk. Jangan biarkan diri anda dihantui. Gerak lu, Papa Roger. Macam tu lah. Macam tu. Sap.